فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang penonton dan sidang pendengar yang budiman yang kami kasihi, alhamdulillah, dalam qiraatul fatwa untuk kali ini kami bincangkan dan kami tampilkan dengan satu tajuk, tangan dan kaki bersaksi di hadapan Allah pada hari akhirat. Persoalan ini ditanya, bagaimanakah maksud tangan dan kaki bercakap dan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjawab persoalan ini, kami nyatakan terdapat satu ayat daripada surah Yasin yang jelas menunjukkan kepada kita betapa hal ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami, yakni Allah, mengunci mulut mereka, lalu tangan-tangan mereka yang memberitahu kami kesalahan mereka, dan kaki-kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan. Surah Yasin ayat 65. Ayat ini menggambarkan keadaan orang kafir dan munafik pada hari kiamat kelak, ketika mereka menyangkal apa yang mereka telah lakukan di dunia dan mereka bersumpah bahawa mereka tidak melakukannya. Maka Allah akan menutup mulut mereka. Sebaliknya, anggota badan mereka akan berbicara, memberi kesaksian apa yang telah mereka kerjakan. Ia menegaskan tentang satu situasi luar biasa yang akan berlaku dengan berpindahnya keupayaan untuk bercakap dari mulut kepada anggota tubuh badan yang lain seperti tangan dan kaki. Lihat Tafsirul Quranil Azim oleh Imam Ibn Katsir, juzuk yang ke-6 atau jilid yang ke-6 halaman 520. Begitu juga kitab At-Tahrir wa Tanwir oleh At-Tahir Syekh Tahi Ibn Ashur, jilid yang ke-23 halaman 49. Hal ini secara tidak langsung menempelak golongan yang mensyirikkan Allah ini atas sangkaan mereka bahawa dia tidak akan dapat mengetahui apakah yang telah dilakukan oleh mereka di dunia. Renungkanlah firman Allah. Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Mafhumnya, dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia dahulu, bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kamu yang berdosa itu, akan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tidak akan mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara sembunyi itu. Dan sangkaan kamu yang demikian, yang kamu sangkakan terhadap Tuhan kamu, itulah yang telah membinasakan kamu dengan sangkaan kamu yang salah itu. Maka menjadilah kamu dari kalangan orang-orang yang rugi. Surah Fussilat ayat 22 hingga 23. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, berkenaan dengan mulut mereka dikunci pada hari akhirat kelak, terdapat beberapa pandangan. Akan tetapi pandangan yang paling kuat bahawa Allah membungkam lidah mereka sehingga mereka tak dapat berbicara langsung dengannya. Dan dia menjadikan anggota tubuh mereka bersuara untuk memberikan kesaksian terhadap mereka. Ini adalah perkara yang mudah dalam kekuasaan Allah. Lidah adalah anggota bergerak untuk gerakan tertentu. Maka seperti mana ia boleh bergerak dengan cara itu, begitu juga anggota badan lain boleh bergerak dengan cara yang sama.
Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Pandangan lain pula ialah mereka tidak berbicara apa-apa kerana tak ada sebarang alasan lagi dan keaiban mereka telah tersingkap. Mereka berdiri dengan kepala tertunduk, berdiri dalam keadaan putus asa, tak dapat mencari alasan untuk meminta maaf atau tiada sebarang ruang untuk bertaubat serta memohon pengampunan. Kesaksian tangan-tangan mereka pula menunjukkan bahawa perkara itu menjadi jelas sehingga tiada ruang untuk penafian, sehinggalah tangan dan mata mereka pun bersaksi. Lihat Mafatih Al-Ghaib, jilid yang ke-26 halaman 302. Adapun bagaimana keadaan sebenar kesaksian anggota tubuh manusia di hadapan Allah, hanya Dia sahaja yang mengetahui akan segala penciptaan dan tak syak lagi akan perkara ini. Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, sabdanya, kataballahu maqadiral khalaiki qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah telah menentukan takdir setiap makhluk sejak 50,000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Riwayat Muslim. Maka tak timbul lagi sebarang persoalan bagaimana anggota badan itu boleh berbicara, kerana Tuhan yang menciptakan lidah sebagai perantara untuk manusia, tutur katanya dan lain-lain lagi. Dia pastinya berkuasa untuk menentukan dan menjadikan anggota tubuh lain bertutur kata. Inilah salah satu hujah Allah ke atas golongan yang mensyirikkannya, agar mereka tidak ada lagi sebarang alasan untuk membela diri. Demikianlah yang dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, Qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu tiada sebarang bukti, maka ketahuilah bahawa Allah mempunyai bukti yang jelas dan kukuh. Surah Al-An'am ayat 149. Hadirin hadirat yang saya kasihi, menambah kepada persoalan tersebut, kami katakan dalam bahasa yang dibahasakan dalam Al-Quran, bagaimana ditunjukkan banyak makhluk boleh berbicara dan berkata-kata, terutamanya bertasbih, sebagaimana firman Allah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitulah seterusnya. Yang bertasbih ni sama ada yang langit, yang ada di langit, yang ada di bumi. Dalam riwayat yang sahih juga menyebut bagaimana batu-batu yang berada di tangan Rasulullah SAW bertasbih. Sedangkan kita tahu batu sebagai batu yang tidak seperti mana manusia, adanya mulut, adanya gigi, adanya suara dan seumpamanya. Zaman sekarang ini kita tengok peti-peti televisyen, begitu juga radio, seperti juga yang lain. Tertambah lagi dengan AI, ada suara-suara yang kita tidak nampak lidah dan seumpamanya, tapi suara itu dipahami, dapat bercakap dan seumpamanya. Begitulah seterusnya. Maka Allah Maha berkuasa. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bila mana Allah menghendaki sesuatu, cukuplah dengan kenyataannya kun, maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Kami akhiri dengan doa, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.